Sejauh manakah kebenaran yang mengatakan probiotik ataupun bakteria baik dalam najis bayi digunakan dalam pembuatan susu kultur dan yogurt? Dan apakah hukumnya dalam Islam? Saksikan kupasannya lepas ini dalam Eja Halal. Assalamualaikum. Memang tak dapat dinafikan kelazatan susu kultur dan yogurt kerana ia mampu menarik selera yang dewasa maupun yang kanak-kanak. Dan dari segi khasiatnya pula, ia mempunyai nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Dan 85% probiotik ataupun bakteria baik yang terkandung di dalamnya merupakan penyumbang utama kepada sistem penghadaman kita. Minggu ini, Eja Halal akan mengupas isu status halal bahan campuran dalam produk tenusuk ini. Antaranya seperti gelatin dan kalsium tambahan. Untuk kupasan lebih lanjut, teruskan bersama Eja Halal. Hidup sihat berasal dari sistem penghadaman yang sihat. Kita mungkin mengalami kekurangan zat makanan dan diserang penyakit berbahaya jika sistem penghadaman tidak berfungsi dengan baik. Usus memerlukan kira-kira 85% probiotik bagi menjalankan fungsinya sebagai penyerap nutrien dan menguatkan sistem keimunan badan. Probiotik ialah sejenis bakteria yang baik yang memberi manfaat kepada kesihatan manusia. Ia sering digunakan dalam industri pemakanan, terutamanya produk berasaskan susu, termasuklah yogurt dan susu kultur. Namun, ada fakta mengatakan najis bayi digunakan dalam pembuatan yogurt dan susu kultur. Sejauh manakah kebenarannya? Bakteria probiotik sumbernya adalah daripada perut bayi manusia, selalunya diambil, dan selalunya bukanlah diambil daripada usus tetapi daripada najis bayi tadi. So bakteria ini memang berada dalam usus dan keluar bersama najis, dan bakteria ini yang dipencilkan ataupun diambil dan ditumbuhkan dalam makmal dan digunakan sebagai bakteria tambahan atau bakteria tambahan probiotik dalam yogurt. Yogurt tidak dinafikan lagi khasiatnya kepada manusia. Ia membekalkan kesemua nutrien yang diperlukan oleh badan manusia seperti kalsium, vitamin D, vitamin B2, vitamin B12, potasium dan magnesium. Zat yang terkandung di dalamnya sesuai dimakan oleh kanak-kanak maupun dewasa. Malah, ia sesuai dijadikan sebagai makanan harian. Yang utama sekali dalam yogurt adalah hasil daripada kultur ini. Contohnya yogurt yang kita makan itu dia juga mengandungi banyak bakteria baik, dan ianya apabila kita makan dia akan hidup dalam usus kita dan dia akan memberi banyak kebaikan kepada manusia. Antara khasiat yogurt seperti berikut: membantu sistem penghadaman, menguatkan tulang dan mencegah osteoporosis, menurunkan kadar kolesterol, mengurangkan berat badan. Berbeza dengan yogurt, susu kultur didatangkan dalam bentuk minuman pelbagai perisa yang mempunyai fungsi hampir sama dengan yogurt. Setengah produk di pasaran, susu kultur tadi mengiklankan produk dia mengandungi 300,000 sel per mil susu. Satu botol ada 30 juta. Jadi itu menggambarkan bagaimana pentingnya kultur tadi untuk selamat sampai ke usus. Ya. Minuman susu kultur mengandungi trilion probiotik di dalamnya. Probiotik tersebut termasuklah Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus. Yogurt dan susu kultur terhasil dari pengkulturan susu dan probiotik. Pengkulturan ini menjadikan gula susu, iaitu laktosa, lebih kental dan rasanya lebih masam. Kaedah pengkulturan sering dipersoalkan dari segi medium yang digunakan dalam pembiakan bakteria. Adakah isu ini juga timbul dalam pembuatan yogurt dan susu kultur? Umum melihat bahawa produk yang melibatkan bahan seperti kultur pemula boleh menjadi bermasalah kerana sumber bagi kultur pemula itu sendiri yang mungkin tidak jelas. Yang kedua, media bagi pertumbuhan kultur pemula itu yang mungkin daripada kandungan bahan-bahan yang tidak halal, sebagai contoh seperti darah ataupun daripada protein haiwan.
Jelas bahawa darah adalah najis dan haram untuk digunakan sebagai medium pengkulturan. Jika protein susu digunakan, maka hukumnya adalah harus. Medium yang berasal dari haiwan pula perlu dipastikan status kehalalannya. Bakteria baik ataupun probiotik yang terkandung dalam susu kultur seperti ini ataupun yogurt mampu mencegah penyakit seperti radang usus. Dan kajian pakar di Taiwan mendapati ia juga mampu meningkatkan sistem ketahanan tubuh manusia. Malah, setengah probiotik yang digunakan diambil dari najis bayi. Dan adakah ia dibenarkan dalam Islam? Berdasarkan fakta sains, probiotik banyak terdapat dalam najis bayi, memandangkan ia aktif di dalam usus bayi. Jadi, ia bukan perkara baru dalam industri pemakanan, terutamanya dalam penghasilan yogurt dan susu kultur. Namun, salah tafsiran mengenai fakta ini perlu diberi penjelasan. Ya, dari segi penggunaannya bukan diambil najis masuk dalam susu, tapi telah dibersihkan, kemudian ditumbuk, ditulinkan ditulinkan di makmal, dan kehidupannya dalam medium yang umumnya medium yang biasalah, medium susu, medium protein yang umumnya protein soya. Jadi ini kemungkinan tidak adalah timbul isu-isu menumbuhkan bakteria di atas medium yang tidak halal. Hakikatnya, bukan najis bayi yang diambil, tetapi bakteria baik di dalamnya melalui proses penulinan dan pembersihan. Keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-62 pula memutuskan hukum menggunakan bakteria dari najis bayi adalah harus dengan syarat telah melalui proses pengasingan dan penyucian sejajar dengan hukum syarak. Pada masa yang sama juga kita harus faham bahawa probiotik ini kita tidak ambil terus daripada sumber dan kita letakkan kepada produk susu itu. Sudah semestinya dia melalui proses semacam yang kita namakan sebagai penapisan ataupun pembersihan yang berulang-ulang kali. Kesimpulannya, memanipulasi bakteria untuk manfaat manusia tidak bertentangan dengan syariat. Kalau daripada sumber yang sekalipun najis manusia tetapi melalui proses dan menepati apa yang ditetapkan dalam hukum syarak itu masih tidak menjadi masalah, boleh digunakan. Berikut adalah susu kultur yang telah disahkan halal oleh pihak JAKIM. Walaupun yogurt dan susu kultur bagus untuk kesihatan, tidak bermakna kita sebagai pengguna tidak perlu ambil tahu tentang status kehalalan sumber yang digunakan. Ingat, jika sumbernya haram, maka produk itu pun haram. Sesetengah yogurt menggunakan gelatin sebagai penstabil, dan gelatin inilah yang sering menimbulkan persoalan sama ada ia datang dari sumber yang halal ataupun yang haram. Dan wujudkah alternatif lain bagi menggantikan gelatin? Gelatin antara bahan yang turut digunakan dalam penghasilan yogurt. Secara amnya, gelatin digunakan secara meluas dalam industri pemakanan dan perubatan, sama ada di peringkat tempatan mahupun antarabangsa. Dalam penghasilan yogurt, gelatin bertindak sebagai penstabil makanan bagi melengkapkan rupa fizikalnya. Keistimewaan gelatin adalah dia juga dia mempunyai dua-dua sifat. Satu penstabil dan juga pengimasi. Penstabil ni menyebabkan pekatan yogurt tadi akan kekal untuk selama penyimpanan sebelum digunakan lah. Ya, pengimasi ni mengimasi ataupun mengimasi antara air dengan lemak dalam susu tadi. Jadi dia sentiasa kekal sebagai struktur ataupun tekstur yogurt yang kita kenali lah. Antara fungsi lain gelatin adalah seperti berikut: bahan pemantap, bahan pengental, bahan pemekat. Gelatin dihasilkan dari organ haiwan seperti kolagen, tulang dan kulit. Kebanyakan gelatin diambil dari babi, memandangkan kosnya lebih murah dan mudah didapati.
Umum kita melihat bahawa gelatin yang paling banyak dikeluarkan di dunia pada hari ini adalah gelatin daripada sumber babi. Dan sudah semestinya gelatin yang kita tahu ni tadi menghasilkan produk yang boleh digunakan termasuk dalam produk yogurt ataupun susu kultur itu sendiri. Bagi mengelakkan sebarang keraguan terhadap sumber gelatin, sesetengah pengusaha bertindak menggantikan fungsi gelatin dengan bahan lain seperti carrageenan dan kanji yang terubah suai. Carrageenan adalah bahan yang diekstrak dari rumpai laut, manakala kanji terubah suai pula berasal dari ubi keledek. Kedua-dua bahan gantian ini bertindak sebagai bahan pengemulsi dan penstabil suhu makanan. Susu dalam yogurt dan susu kultur ternyata kaya dengan kalsium. Wujud juga kemungkinan kalsium tambahan turut digunakan dalam pemprosesan yogurt. Kalsium biasanya didapati dari tulang haiwan yang mempunyai nilai komersial yang tinggi. Haiwan yang dimasukkan seperti lembu dan babi. Kalsium dari haiwan sangat sukar untuk dipastikan sumbernya. Namun, sama ada sedar atau tidak, sedikit atau banyak, status halalnya turut dipersoalkan. Jadi kita kena ketahui kalsium ini datangnya daripada mana. Contohnya kalsium boleh datang daripada sumber tulang. Jadi kena tahu tulang itu sama ada ia meragukan atau tidak. Kalsium ini boleh jadi daripada sumber tulang yang mungkin daripada babi ataupun daripada lembu, kerana kalsium ini merupakan bahan buangan atau hasilan sampingan dalam proses pembuatan gelatin. Isu ini seharusnya diambil perhatian oleh pihak pengusaha agar tidak mencampur adukkan unsur haram sehingga mengganggu gugat status kehalalannya. Selalunya untuk memproses kalsium daripada sumber-sumber haiwan ni agak rumit sedikit, ya, dan selalunya mereka menggunakan sumber kalsium daripada mineral lah, ya, lebih mudah dihasilkan dan kosnya juga lebih rendah. So tak tahulah sama ada manufacturer dapat sumbernya daripada haiwan ataupun tidak, dan ini kita kena buat pemeriksaan lah daripada mana kalsium itu diperolehi. Kaedah pengilangan baik juga perlu diambil kira oleh pihak pengusaha. Susu sangat sensitif dengan keadaan persekitaran. Pencemaran boleh berlaku semasa susu tu diperah, dikeluarkan daripada lembu. Itu kita boleh berlaku pencemaran antibiotik misalnya, ataupun pencemaran bahan-bahan cucian yang kita gunakan untuk mencuci ternakan tersebut, ataupun mencuci kandang lembu tersebut, ataupun mencuci alatan yang digunakan untuk mengeluarkan susu daripada lembu tersebut. Kehadiran bakteria atau mikroorganisma boleh menyebabkan susu mudah rosak dan mematikan nutriennya. Berikut adalah tips-tips penjagaan susu. Menepati amalan pengilangan yang baik ataupun GMP. Menepati standard HACCP. Memastikan kebersihan peralatan dan persekitaran. Walaupun yogurt dan susu kultur baik untuk kesihatan, namun status halalnya perlu dipastikan. Rajinlah membaca label yang tertera dan jangan lupa logo pengesahan halal dari pihak JAKIM. Berikut adalah antara produk yogurt yang disahkan halal oleh pihak JAKIM. Bukan saja sumbernya harus halal, suci dan bersih dalam pembuatan sesuatu produk, malah amalan pengilangan yang baik juga harus dititik beratkan agar pengguna dapat merasai produk tanpa was-was. Untuk itu, minggu ini Eja Halal ke sebuah kilang yang memproses yogurt dan susu kultur dan telah mendapat iktiraf halal dari pihak JAKIM. Malah ia juga mendapati piawaian HACCP. Sama-sama kita saksikan. Kilang yogurt dan susu kultur dimasukkan adalah Fonterras yang Berhad yang terletak di Berjaya Industrial Park, Seksyen 32, Shah Alam. Kru Eja Halal berkesempatan melihat proses pembuatan yogurt dan susu kultur yang menggunakan teknologi tinggi serta moden. Fonterras yang Berhad
sebuah syarikat multinasional berpangkalan di New Zealand yang menghasilkan produk berasaskan susu seperti Annalyn, Chisdale, Enmam dan Anchor. Yogurt dan minuman susu kultur juga menjadi keutamaan. Antara produknya adalah minuman susu kultur berjenama Fernleaf Solivite, minuman yogurt berjenama Fernleaf Calcium, makanan susu kultur berjenama Fernleaf Calcium serta yogurt Annalyn. Proses pembuatan yogurt dan susu kultur adalah seperti berikut. Bahan mentah dicampurkan dan dilarutkan dalam air. Proses homogenesi, iaitu globul lemak dipecahkan kepada saiz kecil. Pempasturan susu. Proses pengkulturan. Susu disejukkan. Dengan formulasi sendiri, yogurt dan susu kultur yang dihasilkan dengan bahan asas seperti susu, kultur hidup, gula kanji, bahan penstabil, vitamin dan perasa yang dibenarkan. Susu yang digunakan adalah susu tepung yang diimport daripada Fonterra New Zealand, iaitu yang 100% halal, dan susu ni sebenarnya dihasilkan oleh lembu-lembu yang diternak di ladang Fonterra sendiri yang mematuhi standard halal yang tinggi serta mematuhi GHP. Susu tersebut akan dikulturkan bersama kultur hidup dan dibiarkan sekitar 7 hingga 16 jam dalam tangki pengkulturan sehingga mencapai pH dan spesifikasi yang dikehendaki. Probiotik tersebut juga turut diimport dari New Zealand dalam bentuk serbuk. Probiotik yang digunakan sebenarnya dalam bentuk serbuk, di mana kita menggunakan DR10, iaitu Bifidobacterium lactis, sejenis mikroorganism. Tapi kita perolehi DR10 ni daripada Fonterra New Zealand sendiri dan memang mempunyai sijil halal yang disahkan oleh JAKIM. Kultur hidup jenis ini sangat sesuai untuk sistem penghadaman kanak-kanak dan bertepatan dengan golongan sasaran syarikat ini. Istimewanya, yogurt dan susu kulturnya tidak menggunakan gelatin sebagai bahan penstabil. Bahan penstabil yang digunakan adalah berasaskan bahan semula jadi yang berasaskan tumbuhan, iaitu selulus, di mana selulus ni datang dalam bentuk serbuk dan tujuannya adalah untuk memastikan kualiti produk terjamin. Kebiasaannya tidak timbul keraguan terhadap bahan yang berasal dari tumbuhan, malah digalakkan lagi penggunaannya. Mendapat pengiktirafan halal JAKIM sejak tahun 2000, penggunaan bahan aditif dari sumber sintetik mengikut Akta Pemakanan 1983. Tidak heranlah jika syarikat ini mendapat persijilan HACCP, iaitu keselamatan makanan yang benar-benar diyakini. Bagi menepati piawaian GMP, keadaan kilang yang baik, pekerja terlatih dan berpengalaman serta bahan mentah berkualiti amat dititikberatkan. Pihak pengurusan juga ada melakukan audit setiap bulan bagi memastikan pekerja-pekerja mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kawalan kualiti produk akhir adalah prosedur penting sebelum dipasarkan. Sampel yogurt dan susu kultur perlu melalui ujian fizikal bagi memastikan ketepatan dari segi pH dan kepekatannya. Okey, bagi memastikan produk siap kita selamat, berkualiti dan halal, ia bermula daripada bahan mentah yang kita gunakan. Selain daripada itu, sebelum bahan mentah digunakan di bahagian pengeluaran, ia akan diperiksa ataupun diuji terlebih dahulu oleh Jabatan Kawalan Kualiti. Setelah lulus, barulah ia boleh digunakan. Jika ujian fizikal tersebut adalah positif, maka kualiti dan kebersihan yogurt serta susu kultur tidak diragui dan selamat untuk dimakan. Ikuti produk terbaru halal minggu ini.
Semoga apa yang dipaparkan kali ini akan memberi manfaat kepada anda dalam memilih barangan yang halal. Ingat, sebelum membeli, selidik dahulu bahan yang digunakan dalam pembuatan sesuatu produk. Pastikan ianya halal dan pastikan logo Halal Jakin tertera pada bungkusan produk tersebut. Dan jikalau anda ada sebarang informasi untuk dikongsikan bersama kami, layari Facebook kami. Sesungguhnya, mencari yang halal itu fardu bagi setiap Muslim. Sehingga berjumpa lagi dalam Eja Halal. Assalamualaikum.